Assalamualaikum geng. Oke, hari ini aku nak cerita pasal MC dari Kimetsu no Yaiba, which is Kamado Tanjiro lah. Aku akan ceritakan sedikit pasal backstory dia, and aku akan fokuskan more kepada penafasan kedua Tanjiro, Hinokami Kagura. Tanjiro ni dia adalah anak sulung dari 5 orang adik-beradik. Dia ada 3 adik lelaki dengan 2 adik perempuan. Nezuko ni dia adik perempuan yang sulung. Maksud dia anak kedua lah dalam family Kamado. Apa yang Tanjiro buat sebelum dia jadi Demon Slayer ni kan, Tanjiro dia bantu keluarga dia dengan jual arang. Rumah Tanjiro ni dia di atas gunung lah, ya, di atas bukit macam tu. So setiap hari pagi Tanjiro akan bawa arang dari rumah diorang tu, dia akan turun bukit, dia akan jual arang tu dekat bandar kampung macam tu. Itu yang Tanjiro buat setiap hari. And masa Tanjiro jual-jual arang tu pun, penduduk dekat situ pun kadang selalu minta tolong dengan Tanjiro settle masalah diorang, masalah ni. Tanjiro ni pun memang yang jenis ringan tulang, dia suka tolong orang kan. Jadi penduduk-penduduk dekat situ pun suka and senang dengan kelakuan Tanjiro. Diorang sayang dengan Tanjiro. Begitulah kehidupan Tanjiro everyday. Sampailah satu hari ni dia pulang malam sikit, dia pulang lewat. Masa dia pulang tu dia dah malam. So masa dia on the way balik ke rumah dia ni, dia lalulah dekat satu rumah penduduk tu juga. Pakcik tu nama dia Saburo. Saburo ni masa dia nampak Tanjiro on the way balik, dia keluar invite Tanjiro untuk tidur di rumah dia. Dia beritahu, Tanjiro kau tidurlah dulu dekat rumah pakcik malam ni, nanti besoklah baru kau balik. Tanjiro ni pun time tu dia rasa macam segan tinggal rumah orang lagi kan macam tu. So dia tolak lah, kata tak apalah pakcik, aku nak balik juga ni, aku biasa dengan jalan sini, it's okay. Pakcik tu kata, sekarang ni dah malam, kau ada chance untuk encounter dengan demon, bahaya untuk kau nanti. So Tanjiro pun lepas dengar kata-kata pakcik tu, dia accept lah, dia tinggal dengan pakcik tu untuk satu malam, and besok paginya dia balik pergi rumah dia. Masa dia on the way balik pergi rumah dia tu, dia terkejut, dia nampak semua ahli keluarga dia mati, dari mak dia sampai adik dia, semua mati. Tanjiro masa tu dia pergi periksa lah adik-adik dia semua dengan mak dia sekali. Dia periksa semua badan dia orang ni sejuk, means dah lama mati lah masa tu. Tapi ada satu badan ni dia masih warm, dia ada panas sikit. Orang tu adalah Nezuko. Nezuko yang selamat. So masa Tanjiro perasan yang badan Nezuko ni masih panas, dia masih lagi hidup, Tanjiro cepat-cepat bawa Nezuko turun bukit untuk cari doktor lah, mana yang boleh rawat Nezuko. Tapi korang boleh bayang tak, time tu rumah Tanjiro ni sudahlah atas bukit. Time tu lagi musim salji, memang sejuk gila time tu. Dengan payahnya Tanjiro bawa Nezuko turun dari gunung tu kan, Tanjiro kata yang dia punya paru-paru tu almost meletup. Sebab susah betul dia bernafas, sebab sejuk betul keadaan time tu. So masa Tanjiro bawa turun Nezuko ni, Nezuko ni tiba-tiba dia sedar balik. Dia pergi serang Tanjiro. Tanjiro ni pun time tu dia rasa heran lah, kenapa adik dia tiba-tiba agresif macam tu kan. Dan dia perhati Nezuko betul-betul, dia found out yang Nezuko ni dah jadi demon. So masa tu dia orang bergelut sekejap, and Tanjiro pun bagi semangat lah dengan Nezuko. Dia kata, kau kena lawan, kau jangan kalah dengan insting demon kau tu. Nezuko ni pun dia adalah sedar sikit balik ya. Tu abang aku tak sepatnya buat macam ni. Dia orang bergelut sekejap, and at the same time Giyu sampai, dia nak bunuh Nezuko, tapi Tanjiro halang. Tanjiro merayu dengan Giyu, tolong jangan bunuh Nezuko, dia kata. Sebab Nezuko je ahli keluarga dia yang masih hidup time tu. Tanjiro rayu, dan Giyu pun berlembut lah sikit hati. Giyu cancel bunuh Nezuko, and Giyu suruh Tanjiro jumpa guru Giyu, Urokodaki. Lepas tu lah perjalanan Tanjiro pergi jumpa Urokodaki. Tanjiro belajar water breathing dari dia, sampailah dia jadi Demon Slayer. Korang tahulah cerita dia macam mana kan. Tu untuk background Tanjiro lah. Sekarang aku akan move on dengan penafasan kedua Tanjiro, Hinokami Kagura. Aku start dengan origin dia dulu. Mana Hinokami Kagura ni datang? Hinokami Kagura ni dia adalah tarian yang special, hanya ada dalam keluarga Kamado. Tarian ni diorang persembahkan untuk dewa api, dan tujuannya adalah untuk mengelakkan dari penyakit lah. Every year, setiap tahun baru, keluarga Kamado ni ketua keluarga lah, means bapa Tanjiro dulu, dia akan menari Hinokami Kagura ni dari tenggelam matahari sampai terbit matahari balik, means dalam lepas maghrib sampai subuh lah macam tu. Berapa lama? Aku rasa 10 jam lebih lah kan. Macam tu diorang menari Hinokami Kagura ni tanpa henti. Hinokami Kagura ni dia total dia ada 12 gerakan, 12 segmen lah. Masa Tanjiro lawan Rui tu, Tanjiro dah gunakan semua teknik dia dah gunakan semua penafasan air dia lawan Rui, tapi semua tiada kesan dengan Rui. Masa di ambang kekalahan tu, Tanjiro flashback balik, dia teringat arwah bapa dia tu, dan dia ingat pergerakan Hinokami Kagura dari bapa dia tu. Time tu lah dia fikir nak tiru sikit pergerakan tu. At that time lah yang dia telah gunakan sebenarnya pergerakan dari Hinokami Kagura. Bagi korang yang tertanya-tanya lah kan, Hinokami Kagura dengan sun breathing ni dia ada persamaan ke? Dia ada kaitan ke? Jawapannya yes. Hinokami Kagura dengan sun breathing ni memang ada kaitan. And actually Hinokami Kagura ni lah sun breathing, cuma nama dia ditukar. Dia bukan sun breathing, dia dinamakan Hinokami Kagura. Sun breathing ni pula dia diciptakan oleh Demon Slayer yang paling first dalam sejarah, iaitu Yorichi Sukiguni. Sun breathing ni dia
akses kepada semua breathing yang ada dalam cerita Kimetsu no Yaiba ni. Dari wind breathingnya, lightning breathing, insect breathing, semua yang diorang gunakan tu dia pecahan-pecahan dalam sun breathing. Dan sun breathing ni dia main breathing lah kiranya. So macam mana keluarga Kamado ni diorang ada akses dengan sun breathing? Okay, cerita dia macam ni. One day ni Yorichi ni dia ada kenalan dia ni Sumiyoshi. Sumiyoshi ni pula sebenarnya dia adalah moyang Tanjiro, grandfather lah macam tu. Okay, moyang yang lama dahulu. Dia kenal dengan Sumiyoshi. Jadi selalunya Yorichi ni dia akan datang lawat lah dengan Sumiyoshi. Tapi ada satu hari ni Yorichi bagi tahu dengan Sumiyoshi, this is the last time dia akan lawat diorang. Lepas ni dia dah takkan lawat lagi. Isteri Sumiyoshi yang time tu dia dengar yang Yorichi dah takkan lawat diorang lagi kan, dia minta dengan Yorichi tunjukkan pergerakan matahari tu, sun breathing tu untuk last time lah kiranya. And Yorichi pun agree, dia setuju. Dia tunjukkan lah sun breathing ni macam mana pergerakan dia semua. Aku tak tahulah Sumiyoshi ni, aku rasa dia ada memori fotografik kot. Sebab masa tu Sumiyoshi nampak pergerakan Yorichi ni dalam sekali je, tapi dia ingat semua pergerakan tu tanpa ada flow. Lepas Yorichi habis tunjukkan pergerakan tu, dia bagi hadiah lah dengan Sumiyoshi, dia punya Hanafuda earring. Earring yang korang nampak Tanjiro pakai itu sebenarnya adalah earring dari Yorichi. Yorichi bagi dengan Sumiyoshi, dan Sumiyoshi pula bagi dengan anak dia bagi lagi dengan anak dia. Benda tu berlanjutan sampailah Tanjiro sendiri yang dapat earring tu. Sebelum tu aku lupa nak bagi tahu yang total pergerakan dari sun breathing ni adalah 13. Tapi bukan tadi kata Hinokami Kagura dengan sun breathing ni sama ke? Kenapa Hinokami Kagura ada 12 pergerakan tapi sun breathing ni ada 13? Jeng jeng jeng. Untuk kau akses pergerakan ke-13 dari sun breathing ni, user Hinokami Kagura tu kena lakukan pergerakan pertama sampai 12 tanpa henti. Dia mesti lakukan consecutively. So bila dia dah buat pergerakan pertama sampai 12 tu, secara tidak langsung dia dah buat pergerakan ke-13 dari sun breathing. Macam tu lah. Itu ya pun secret dia. Pergerakan ke-13 ni adalah gabungan dari pergerakan pertama sampai ke-12 yang dilakukan tanpa henti. Yang masa Tanjiro lawan Rui tu, dia cuma lakukan dalam, kalau tak silap aku, 1 hingga 2 pergerakan je dari Hinokami Kagura. Dia belum sampai reach yang betul-betul 12 lagi. Bila Tanjiro akan gunakan pergerakan ke-13 ni, masa dia lawan Muzan nanti. Masa dia lawan Muzan di akhir story nanti, Tanjiro akan gunakan pergerakan ke-13 dari sun breathing tu untuk lawan Muzan. Dan aku harap jugalah studio-studio dekat Japan tu diorang akan buat anime Kimetsu no Yaiba ni sampai akhir story diorang. Sebab yalah, kita nampak Tanjiro lawan Rui tu pun scene dia memang epic gila, amazing gila. Aku sendiri nampak pun aku enjoy tengok sebab grafik dia memang cantik. So aku pun tak boleh bayang lah nanti kalau Tanjiro buat pergerakan ke-13 tu macam mana cantiknya grafik dia tu nanti. Itu yang aku harap lah. Setakat ni saja video dari aku. Aku harap korang enjoy tengok video ni, and thank you very much lah for viewing this video. Okay, see you next time.